Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya nak dengar suara sikit. Senyap tu semua ni. Semua sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak sambung pembelajaran kita dalam bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Hari ni kita nak masuk 6.1.2. Okey. Okey, hasil pembelajaran saya hari ini, ini adalah target saya. Saya harap di akhir pembelajaran ini kamu semua boleh membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Dengan sekurang-kurangnya kamu dapat jawab 2 daripada 4 soalan yang saya akan berikan nanti. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, sebelum tu je kita imbas kembali. Okey, semasa kamu di tingkatan 1, masa di tingkatan 1, sekarang di tingkatan 4, nak tanya pula benda yang dalam tingkatan 1. Kalau tanya semalam makan apa pun belum tentu lagi ingat. Nanti kan pula nak tanya yang tingkatan 1 lagi lah tak ingat. Okey, tak apa, saya imbas kembali, ingatkan balik apa yang dah tak ingat tu. Okey, semasa kamu di tingkatan 1, kamu telah diajar cara macam mana untuk mewakilkan satu ketaksamaan dalam satu pemboleh ubah. Dengan menggunakan garis nombor seperti rajah 1. Okey, kenapa satu pemboleh ubah? Sebab dia ada satu je unknown. Iaitu apa nilai yang kita tak tahu tu ada satu. Contohnya X je. Okey, contohnya yang kamu dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Kalau kamu ingat lagi lah. Tapi sekarang ni kita dah kamu dah tingkatan 4, kita belajar dia ada dua pemboleh ubah, iaitu dia ada, kalau ada X ada Y juga. Dia ada dua unknown. Okey. Tahukah anda, suatu ketaksamaan juga boleh diwakilkan pada sata Cartesian dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut seperti rajah 2. Okey, rajah 2. Okey, semua koordinat X pada rantau berlorek tersebut akan memenuhi ketaksamaan X lebih besar atau sama dengan 1. Okey, ni adalah nilai X kita sama dengan 1. Kalau dia katakan X tu lebih besar dan sama dengan 1, maknanya dia kawasan ni. Daripada nombor 1 ke hinggalah nombor yang lebih besar daripada 1. Okey, ni kamu dah pernah belajar, saya nak imbas balik sahaja. Okey, selain tu kamu juga dah biasa dah jumpa bentuk bagi garis lurus ni, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan linear. Okey, bagi persamaan linear ni kita tahu M ni adalah kecurunan, C ni adalah pintasan Y. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar dua simbol ketaksamaan yang baru yang kamu dah biasa nampak. Okey, ketaksamaan iaitu kita ada lebih besar dan sama dengan, atau lebih kecil dan sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Okey, dia ada jenis garis dia berbeza, iaitu kita ada garis padu untuk yang lebih besar dan sama dengan ni, atau lebih kecil dan sama dengan. Lepas tu kita guna garis sempang untuk simbol lebih besar dan lebih kecil. Contohnya garis padu digunakan bagi ketaksamaan yang mewakili simbol lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan. Garis padu tak apa, jom kita tengok. Saya klik kat sini. Kenapa dia tak boleh klik? Sekejap ya. Kenapa dia tak mahu pula ni? Okey, kau tengok ya, garis padu dia ni garis lurus. Okey, garis lurus. Ini kita panggil garis padu. Okey, ini kawasan mewakili X lebih besar dan sama dengan 1 yang berlorek warna pink ni. Okey, kalau garis lagi satu adalah garis sempang. Garis sempang ni dia mewakili simbol lebih besar dan lebih kecil, tapi dia tak ada garis kat bawah ni. Kalau garis sempang ni dia garis putus-putus. Okey, beza kelas kau tengok kalau X lebih besar daripada 1, dia garis putus-putus. Kalau dia X lebih besar dan sama dengan 1, dia garis lurus. Okey, itu dia punya beza. Ada dua jenis garis, garis padu dan garis sempang. Okey, kemudian kita tengok rajah menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada sata Cartesian apabila suatu garis lurus dilukis. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, kita ada, ini adalah garis kita iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang atas garis lurus ni kita panggil dia sebagai rantau atas. Yang bawah garis lurus ni kita panggil sebagai rantau bawah. Okey, kalau yang bahagian atas ni dia mewakili kawasan yang Y
lebih besar atau sama dengan mx tambah c. Lebih besar duduk kat atas. Okey, kalau yang bawah ni dia lebih kecil. Okey, lebih kecil, y lebih kecil dan sama dengan mx tambah c. Okey, kalau kita punya graf tu macam ni pula, dia ada kecenderungan, dia ada negatif. Kalau negatif dia terbalik, dia garis sebelah sana. Okey, daripada sini ke sini. Sama juga yang atas garis lurus ni adalah kawasan rantau atas, yang bawah garis lurus ni adalah kawasan rantau bawah. Sama juga yang atas mewakili lebih besar, tapi kat sini dia negatif. Okey, ikut kat sini. Kalau garis lurus ni adalah y sama dengan, kalau dia rantau atas dia adalah y lebih besar. Okey, kalau bawah adalah y lebih kecil. Macam tu je. Okey, kemudian kita ada juga graf yang macam ni. Graf ni y sama dengan h. Ni adalah pintasan y. Kenapa kita kata pintasan y? Sebab dia memotong pada paksi y. Okey, dia memotong pada paksi y. Jadi yang atas garisan adalah rantau atas, yang bawah garisan adalah rantau bawah, dan yang bahagian atas ni adalah y yang lebih besar. Lebih besar, y lebih besar daripada nilai dia. Contohnya kat sini adalah nilai negatif 1. Maknanya y kita ni adalah kawasan yang rantau atasnya adalah y yang lebih besar daripada negatif 1. Kalau dia bawah maknanya dia lebih kecil. Macam tu je. Ingat, atas mesti lebih besar, bawah mesti lebih kecil. Okay, selain itu kita ada juga pintasan x. Pintasan x tu apa? Bila dia memotong pada paksi, x. Jadi yang sebelah kanan ada rantau kanan, sebelah kiri tak keluar pula sebelah kiri saya je. Sebelah kiri rantau kiri. Jadi sebelah kanan mestilah yang lebih besar daripada nilai x kita. Contohnya nilai x kita kat sini adalah negatif 1. Maknanya kawasan yang lebih besar daripada negatif 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5 semua tu. Jadi kawasan yang lebih kecil sebelah kiri. Ini kalau dah biasa dah, contohnya sebelah kiri negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan so on sampai belakang-belakang tu. Okey, jenis graf dia. Okey, hari ni baru kita nak tengok contoh yang pertama. Okey, dia kata lukiskan garis lurus y sama dengan negatif 2x tambah 6 untuk x dia lebih besar lebih besar daripada negatif 1 tapi lebih kecil daripada 5. Plotkan titik 1, negatif 2 ni, plot titik dia. Okay, tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi persamaan ni. Y sama dengan negatif 2x tambah 6, y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6 ke, atau y tu lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, kalau melibatkan graf, pertama sekali mestilah tahu macam mana nak bina jadual nilai. Jadual nilai ni penting sebab kalau kamu buat kat kertas graf, nak tahu dulu kat mana nak plot dia. Okey, jadi macam mana nak plot? Mula-mula kamu tengok apa kita punya limit untuk nilai x kita. Okay, nilai x kita, nombor yang paling kecil untuk limit nilai x kita adalah negatif 1. Sebab dia mestilah nilai yang lebih besar atau sama dengan negatif 1 tapi lebih kecil atau sama dengan negatif 5. Betul ke saya tulis simbol dia ni? Sekejap saya tengok balik. Simbol saya ni terbalik ni. Patutlah saya rasa pelik. Sekejap ya, saya betulkan. Patutlah saya rasa dia macam je simbolnya. Dia mesti lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi kamu akan buat graf dia negatif 1 kat sini, 5 kat sini. Okey. Kalau saya suka tentukan apa nilai bila x kita sifar, bila y kita sifar. Jadi bila kamu nak garis kat kamu punya graf tu, lagi senanglah nak potong kat mana pintasan y dia, kat mana pintasan x dia. Lagi senang nak buat garisan dia. Nanti saya akan tunjuk. Okey, untuk nilai yang ni saya rasa kamu tak ada masalah. Macam mana kita nak cari nilai y? Kita akan gantikan. Okey, bila x kita negatif 1, maknanya kita akan masukkan negatif 1 kita ni dalam kita punya persamaan ni. Jadi bila kamu masukkan nilai x dia negatif 1, kita akan dapat nilai y dia sama dengan 8. Okey, bila x kita, sekejap ya, saya tengok ada kawan kamu yang tak dapat masuk. Okey. Okey, bila x kita sama dengan 5, kita akan gantikan x tu, nilai x tu dalam persamaan kita, dapatkan nilai y, iaitu y kita sama dengan negatif 4. Sama juga kalau macam ni. Okey, kalau saya suka cari nilai bila
y itu sifar, nilai x kita bila x kita sifar, nilai y kita apa, bila y kita sifar, nilai x kita berapa. Jadi senang nak garis lurus dia nanti. Okey, bila kamu punya x ni sifar, kamu sama je cara dia, kamu akan gantikan nilai x tu dalam persamaan kita. Jadi kamu akan dapatlah nilai y kita contohnya 6. Okey, bila kita gantikan y kita sama dengan sifar, kita akan dapat x kita sama dengan 3. Okey, sekarang macam mana kita nak lukis graf? Okey, memandangkan keadaan tidak mengizinkan kamu untuk, mungkin kamu susah nak cari kertas graf semua tu. Jadi hari ni saya nak ajar kamu cara kita nak guna GeoGebra. GeoGebra ni dia sebenarnya boleh tolong kamu macam mana kita nak lukis graf dengan paling cepat sekali. Saya dulu masuk universiti baru tahu ni. Sekarang kamu ada peluang memandangkan kita belajar secara maya, jadi saya bolehlah tunjuk kat kamu. Jadi macam mana kita nak lukis. Okey, tadi kita tengok kita punya lukisan tadi, bila x kita negatif 1, y kita adalah 8. Jadi macam mana nak tulis? Contohnya kamu cuma type je kat sini. Okey, bila kita punya x negatif 1, kita punya y kita adalah 8. Jadi dia boleh tolong plotkan untuk kamu. Tengok ya kat sini, dia boleh tolong plotkan kat kamu. Negatif 1, 8. Okey, dia plotkan untuk kamu. Kemudian kamu akan tulis lagi. Tadi y kita, kalau x kita 5, kita punya y kita adalah negatif 4. Jadi kamu tekan enter, dia akan plotkan untuk kamu kat sini. Okey, bila x kita 5, y kita negatif 4. Lagi satu app ni yang paling seronok sekali adalah kalau kamu masukkan saja equation dia. Contohnya persamaan kita tadi y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, bila saya plotkan graf ni, y sama dengan negatif 2x tambah 6, dia boleh tolong kamu gariskan terus jawapan dia. Dengan hanya memasukkan equation tu sahaja. Okey, bila kamu masukkan equation dia, dia boleh tolong plotkan kamu. Y sama dengan negatif x tambah 6. Jadi kamu tengok ya, bila dia plotkan kat kamu, tadi kita cari kalau x kita sama dengan sifar, y kita akan sama dengan 6. Kat sini dia dah tolong kamu dah. Dia dah tolong kamu kat mana pintasan y dia. Okey, kamu pun boleh tengok pintasan x dia kat mana. Pintasan x dia bila x sama dengan 3, y kita sama dengan sifar kat sini. Okey, jadi kemudian kamu pun masukkan plot tu. Ya, kamu boleh buka. Saya nak buka serentak ni dia macam susah sikit. Okey, dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita plotkan. Tadi mana kita punya ni? Dia suruh kamu plotkan titik 1 negatif 2, 4 negatif 2, sifar 1, 1 4, 4 3 dengan 2 6. Jadi macam mana nak buat dengan menggunakan GeoGebra tadi. Ya, mana GeoGebra saya? Kamu boleh plotkan. Tengok saya dah buatkan siap-siap. Kamu boleh plotkan. Tengok 1 negatif 2 kat mana? Kat sini 1 negatif 2. Okey, kamu type je. Sekejap saya tunjuk contoh dia. Dia dah penuh kat sini. Sekejap ya. Mana? Sekejap saya delete dulu. Dia dah penuh sangat. Okey, macam mana nak plot dia? Kamu just tulis je contoh ya. Saya tulis kat sini. Okey, 1 negatif 2. Okey, kamu type 1, lepas tu koma negatif 2. Tengok dia boleh plotkan kat kamu 1 negatif 2 tu kat mana. Okey, kamu boleh tutup, boleh buka. Okey, 1 negatif 2, lepas tu dia nak 4 negatif 2. 4 negatif 2. Okey, kemudian sifar 1. Sifar 1 sini. Kemudian 1 4, 1 4, mana 1 4 kita? 1 4 kat sini. Okey, 4 3, 4 3 kat sini. Senang guna app ni, kamu just type je, dia tolong kamu plotkan. Padahal kamu susah nak cari kertas graf. Jadi saya ajar guna macam ni, senang nak tengok. Okey, kemudian plotkan 2 6. 2 6 kat sini. Okey, jadi dalam soalan kita, dia suruh kita cari, dia suruh kita tentukan sama ada titik-titik yang dah plot ni memenuhi persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6 ke y sama dengan y lebih besar daripada negatif 2x tambah
6 ke atau y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, macam mana kita nak tahu titik mana yang memuaskan tiga persamaan tu? Okey, kalau dia berada pada garis lurus kita, garis kita punya persamaan ni, dia adalah titik yang memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6 tu. Kalau dia berada ke atas, dia ada kat rantau atas macam 2, 6 dengan 4, 3 ni, maknanya dia adalah titik yang memuaskan persamaan y lebih besar. Okey, kalau dia berada kat bawah, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih kecil. Jelas tak kelas yang ni? Kamu agak-agak kalau saya minta kamu lukiskan graf ni guna app ni, kamu boleh buat tak? Ada tak apa-apa yang kamu nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya tentang ni? Dia boleh cari dia, kamu just cuma type je y, nak cari persamaan negatif 2x tambah 6 tambah 6. Okay, dia lukiskan untuk kamu. Tengok ya, saya tutup je ni, saya buat, dia lukiskan untuk kamu. Dia lukiskan kat mana pintasan x dia, kat mana pintasan y dia. Okey, contohnya. Jadi jom kita tengok balik. Saya kena berpindah-pindah je sebab tak boleh nak buka dua ni dalam satu masa. Jadi bila lukisan kamu tu dia akan jadi macam ni. Yang dalam buku teks kamu. Tadi saya dah lukiskan tapi dalam buku teks sama je. Dia akan jadi macam ni. Okey. Jadi titik 1, 4 dan 4 negatif 2. 1, 4, 4 negatif 2 ni duduk pada garisan kita. Maknanya dia memuaskan persamaan y sama dengan negatif x tambah negatif 2x tambah 6. Okey, kalau dia duduk ke atas iaitu 2, 6, titik 2, 6 dengan 4, 3, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Kalau dia duduk kat bawah, macam sifar 1 dengan 1 negatif 2, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Ada apa-apa nak tanya tak kelas yang ni? Sebelum saya teruskan, sekejap saya tengok bahagian chat. Saya takut nak ada apa-apa tak kelas nak tanya? Ada tak apa-apa yang tak faham? Jom, saya tunggu. Tak ada, cikgu. Tak ada ya? Okey. Sekarang ni kita nak tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni kamu boleh buat sama-sama dengan saya. Okey, buka buku modul B kamu. Mana buku modul kamu? Muka surat 35. Saya tulis kat sini. Buku modul B. Buku modul B, muka surat 35. Okey. Okey, untuk praktis DSKP 6.1B nombor 1. Okey, saya tunjukkan kat kamu. Okey, lukiskan garis lurus Y sama dengan, kamu nak saya tunggu ke sementara kamu buka? Okey, saya tunggu kejap lah, kamu pergi ambil buku, bukakan siap-siap. Okey, dah ready ke kelas? Dah. Okey. Dah cikgu dah. Okey, jom kita buat sama-sama ya. Okey, dia kata lukiskan garis lurus Y sama dengan 3/4x tolak 3. Untuk x kita ni mestilah lebih besar daripada sifar tapi lebih kecil atau sama dengan 4. Dia lebih besar dan sama dengan sifar tapi lebih kecil dan sama dengan 4. Kemudian dia suruh kita plotkan 1, 2, 3, 4, 5 titik ni. Lepas tu kita kena tentukan sama ada titik tu memuaskan persamaan yang mana antara 3 persamaan ni, ataupun dia ada sama dengan dia lebih besar ataupun dia lebih kecil. Okey, pertama sekali, yang paling penting kamu mesti tahu macam mana nak bina jadual nilai ni, sebab dalam kamu buat yang GeoGebra ni tak apalah, kamu boleh type je, tapi dalam ujian sebenar kamu akan pakai graph paper. Jadi graph paper tu penting untuk tahu macam mana nak plot graph. Okey, jadi untuk plot graph, dia bagi kamu limit sifar dengan 4. Jadi kamu bolehlah buat bila x kita tu sama dengan sifar, kita akan dapat y sama dengan negatif 3. Gantikan nilai x ni dalam persamaan kita yang ni. Persamaan yang ni ya, y sama dengan 3/4x tolak 3. Jadi gantikan nilai x ni dengan sifar, kamu akan dapat nilai y dia negatif 3. Okey, kemudian kamu gantikan pula nilai y tu sama dengan sifar,
Bila nilai y kamu sama dengan sifar, kita akan dapat nilai x kita sama dengan 4. Jadi bila y yang sifar, maknanya sebelah sini lah yang sifar. Jadi kita kena cari nilai x. Okey, bila kamu gantikan nilai x, maknanya dalam ni yang bertukar. Jangan salah tempat je kelas, saya risau kamu tertukar pula. Y ni kamu tukar kat sini. Salah dah. So y kita kat sini. Okey, tukarkan kat sini. Bila y kita sama dengan sifar, kita akan dapat nilai x kita sama dengan 4. Saya rasa tak ada masalah untuk nak bina jadual nilai. Okey, sekarang masalahnya adalah macam mana nak plot graf. Okey, jadi jom kita tengok macam mana nak plot graf ni. Okey, pertama sekali, bila nak plot graf menggunakan GeoGebra. Sekejap ya, saya nak besarkan. Okey, GeoGebra ni kamu boleh buat dengan cara, sekejap saya tutup dulu. Okey, kamu tuliskan okey, y kita fx sama dengan 3 bahagi 3, kamu buat 3/4 macam tu, x tarik x tolak 3. Lepas tu tekan enter. Dia akan dapat macam ni. Okey, saya dah buatkan siap-siap. Ni nilai dia. Fx kita sama dengan ni nilai yang kita punya equation tu, y sama dengan 3/4x tolak 3. Tadi kita tahu kalau kita punya y tu sama dengan sifar, x kita sama dengan sifar, kita punya y kita negatif 2. Betul ke? Ke negatif 3? Salah ya, negatif 3 di sini. Negatif 3. Negatif 3 ya. Kenapa saya rasa macam ini bukan soalan yang saya buat. Kejap ya. Okey, bila kita punya y sama dengan x kita sifar, kita dapat y negatif 3. Okey, dia akan plotkan kat kamu. Tengok ni. Dia plotkan kat kamu siap-siap. Kamu nampak ke? Sekejap saya alih muka saya ni duduk sini sikit. Okey. Bila kita punya x tu sifar, y kita negatif 3. Dia plotkan untuk kamu. Okey. Lepas tu bila kita punya x kita 4, kamu pun buat 4. Letakkan dalam kurungan 4, koma sifar. Tekan enter, dia akan plotkan untuk kamu. Bila x kita 4, kita punya y sifar kat sini. Okey, kemudian dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita plotkan titik sifar negatif 2. Okey, sifar negatif 2 sini, sifar negatif 2. Kemudian dia suruh kita plotkan 1 negatif 3. Okey, 1 negatif 3 kat sini. Cara dia sama je. Kamu masuk je dalam equation, kamu masuk je kat sini kan. Okey, kamu tulis 1, negatif 3. Jadi dia akan keluar kat sini. Okey? Macam tu cara dia. Jadi ni saya dah tulis dah siap-siap kat sini. Okey, kemudian kita tuliskan 2, negatif 1.5. Dia akan dapat kat sini. Okey, type je. Type je dia tolong kamu plotkan. Okey, kemudian dia nak 3 negatif 2. Okey, 3 negatif 2 kat sini. Okey, lepas tu tuliskan 4, 1. Okey, 4, 1. Dia patutnya ada kat sini. Jadi dia akan plotkan untuk kamu kat sini. Okey, dengan gunakan GeoGebra ni senang kamu nak buat graf. Type je. Okey, cepat, pantas. Memandangkan kamu tak ada kertas graf, jadi saya guna ni lah supaya kamu nampak. Saya rasa kamu tak ada masalah pun nak plot graf ni. Cuma keadaan tak mengizinkan kita untuk nak guna kertas graf. Jadi macam mana kita nak tahu dia memuaskan persamaan yang mana? Okey, untuk persamaan y sama dengan 3/4x tolak 3 ni adalah titik yang berada pada garis lurus ni. Okey, titik yang berada pada garis lurus ni adalah titik berapa kelas? Titik mana yang ada kat garis lurus? Titik yang mana? Antara titik 0, negatif 2, 1, negatif 3, x, negatif 1, 2, negatif 1.5, 3, negatif 3. Yang mana yang ada kat garis lurus? 2 negatif 1.5. 2 negatif 1.5. 2 negatif 1.5. Maknanya ini adalah titik yang memuaskan persamaan y sama dengan 3/4x tolak 3. Okay, macam mana kita nak tahu titik mana yang memuaskan persamaan y lebih besar daripada 3/4x tolak 3 ni? Okay, tengok ya, saya dah lorikkan untuk kamu. Untuk kawasan rantau atas iaitu y yang lebih besar daripada 3/4x tolak 3 adalah kawasan yang warna pink ni.
Jadi antara plot yang kita dah plot titik-titik yang kita dah plot tadi, titik mana yang memuaskan persamaan y lebih besar daripada 3/4 x tolak 3? Titik mana kelas? Cik tengok sini, kat mana titik yang ada kat kawasan pink ni? Dia duduk kat atas garisan. Titik yang mana? Kosong negatif 2. Kosong negatif 2 dan 4/1. 4/1. Sebab dia duduk kat atas rantau atas ni, maknanya dia adalah titik yang memuaskan persamaan y yang lebih besar daripada 3/4 x tolak 3. Okey, sekarang kita nak cari yang terakhir. Titik mana yang memuaskan persamaan y lebih kecil daripada 3/4 x tolak 3? Yang mana titik yang ada kat kawasan kuning ni? Kawasan kuning ni adalah rantau bawah. Kawasan yang memuaskan persamaan 3 lebih kecil pada y lebih kecil daripada 3/4 x tolak 3. Titik yang mana itu kelas? Boleh bagi tahu saya titik mana yang memuaskan persamaan y lebih kecil daripada 3/4 x tolak 3? 1 negatif 3. 1 negatif 3 dan 3 negatif 2. 3 negatif 2. Macam tu je yang duduk kat bawah ni memuaskan persamaan y lebih kecil. Kalau dia duduk kat atas kawasan pink ni adalah yang memuaskan persamaan y lebih besar. Okey, kalau yang memuaskan persamaan yang sama, y sama dengan adalah yang duduk kat garisan, betul-betul atas garisan kita punya persamaan tu. Okey, ada tak kelas yang tak jelas? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Kamu boleh warna ni, siap boleh warna lagi. Macam mana nak warnakan plot ni? Okey, mula macam mana nak plot graf? Okey, typekan kamu punya graf tu, persamaan kita iaitu y sama dengan 3/4 x tolak 3. Jadi daripada kamu cari tadi, kita tahu bila x kita sifar, y kita sama dengan negatif 3. Bila x kita 4, y kita sama dengan sifar. Tepat-tepat. Yang memotong pada paksi x, yang memotong pada paksi y. Kemudian disuruh kita plotkan graf dengan titik-titik yang diberi. Jadi titik-titik yang diberi tu kamu plotkan, kamu type je, nanti dia akan plotkan untuk kamu. Okey, letak dalam kurungan, letak koma, tutup kurungan, enter, terus dapat kat sini. Okey, contohnya saya tunjuk lagi satu. Okey, kalau 1 negatif 3, tengok dia terus, kamu enter je, dia terus plotkan untuk kamu. Okey, kat sini. Macam tu je. Ada tak sesiapa nak tanya? Sebab saya akan bagi kamu tugasan yang saya nak minta kamu buat menggunakan GeoGebra ni. Ada tak sesiapa yang tak jelas macam mana nak guna ya? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Sebab nombor 2 dalam buku. Tadi. Saya harap kamu boleh cuba ya, cuba jaya. Okey. Macam mana nak hantar? InsyaAllah. Sebab saya nak minta kamu nombor 2 tu, saya nak minta kamu cuba guna ni. Okey, guna ni. Okey, nanti macam mana nak hantar kat saya? Okey, kamu kan saya nak tunjuk kat kamu. Dia kan boleh edit. Kamu boleh tekan setting kat sini. Dia boleh edit. Kamu boleh edit. Nak letak nama ke, nak letak value ke. Kalau nak tunjukkan value dia, keluarkan macam ni je. Okey, lepas tu kamu pun boleh tukar colour dia. Kamu macam ni saya buat warna coklat kan. Dia boleh tukar warna pink ke garisan dia. Sekali kamu, dia boleh tukar. Okey, lepas tu dia boleh tukar juga jenis garisan. Sama ada garisan kita garisan padu ke atau garisan sempang. Kalau sempang dia garis putus-putus. Kalau padu garis straight. Dia boleh edit kat sini. Okey, kamu boleh tekan kat sini, settingkan. Nak settingkan warna pun boleh. Ikut kamu. Okey. Okay. Kemudian kamu macam mana nak save? Okey, cara nak hantar pada saya. Kamu boleh save kat sini. Kamu boleh export terus dalam bentuk gambar atau kamu boleh share kat saya link dia. Okey, share kat saya link dia. Nanti saya boleh tengok. So dia cara dia sama je macam kamu nak plot graf tu. Okey, ada tak apa-apa nak tanya kelas untuk plotkan graf kat sini? Konsep dia nak tahu kat mana duduk kat garis lurus atas, rantau bawah. Itu je. Okey. Okey, jom kita terangkan sikit lagi. Sekejap ya. Sama macam graf ni adalah graf yang saya dah lukis tadi. Kat sini gambar dia. Okey, jadi kita dah tengok tadi. Kenapa dia tak boleh? Okey.
Titik 2 negatif 1.5 ni memuaskan persamaan y sama dengan 3/4x tolak 3 sebab dia duduk kat garisan tengah-tengah. Okey, kemudian titik sifar negatif 2 dan 4, 1 memuaskan persamaan y lebih besar daripada 3/4x tolak 3 sebab dia duduk kat atas. Yang ni 1, yang ni 1. Okey, kalau dia duduk kat bawah garis lurus, maknanya dia adalah titik yang memuaskan persamaan y lebih kecil daripada 3/4x tolak 3. Okey, ada tak apa-apa kelas nak tanya yang ni sebelum saya teruskan? Nanti saya nak minta kamu cuba ya nombor 2 dalam praktik di SKP 6.1B dalam buku modul kamu. Nombor 1 saya dah tunjukkan. Okey, cuba nombor 2 tu. Cuba plot sekali graf dia. Saya nak tengok. Okey, cuba. Okay, ada apa-apa nak tanya tak kelas sebelum saya teruskan? Tak ada ya. Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang kedua. Okey, dia kata kat sini diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6 tanpa melukis graf garis lurus. Tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan persamaan y sama dengan negatif 3x tambah 6 ke, y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6 ke, atau y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okey, kalau dia kata kat kita, dia tak nak kita lukis graf. Contohnya. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, daripada y ni, kamu ambil persamaan ni, y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, daripada koordinat yang diberi adalah 2, 5. Iaitu x kita 2, y kita 5. Jadi bila y kita 5, x kita 2, kita akan gantikan nilai x kita dalam persamaan kita. Okey, bila kamu gantikan, kamu akan dapat nilai x kita. Bila kamu gantikan, y dia sama dengan sifar. Y dia sama dengan sifar. Tapi kat sini y dia sama dengan 5. Jadi bila 5 ni lebih besar daripada sifar, maknanya titik ni memuaskan persamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Okey, bila dia punya y ni 5. Tapi bila kita kira, kita gantikan nilai x ni, kita tak dapat 5, kita dapat sifar. Iaitu nombor yang lebih kecil daripada nombor 5 ni. Maknanya dia adalah, titik ni maknanya duduk kat atas garisan y sama dengan 3x tambah 6 ni. Dia duduk kat rantau atas. Jadi sebab itulah dia memuaskan persamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Okey, kalau yang ni pula titik koordinat kita 1, 2. Okey, bila koordinat kita 1, 2 sama juga. Okey, y ni letakkan 2 kat sini. Okey, gantikan nilai x kita ni dengan 1. Kita dapat 3. Dia lagi besar. Ke sini patutnya 2, tapi kita dapat 3. Maknanya 3 dia lebih besar daripada 2 kita dia lebih kecil daripada 3. Maknanya ini adalah titik yang memuaskan persamaan y lebih kecil daripada negatif 3x tambah 6. Okey, ada tak apa-apa nak tanya? Boleh ke kelas yang ni? Yang ni ada nanti latihan dia dalam buku modul kamu. Step dia macam ni. Okey, kalau dia sama pula. Kalau dia sama. Okey, y kita 9. Okey, gantikan nilai x kita dengan negatif 1 dalam persamaan ni. Okey, bila gantikan dapat 9. Samalah. Maknanya titik ni adalah titik yang memuaskan persamaan y sama dengan negatif 3x tambah 6. Kalau dia lagi besar maknanya y ni lebih besar. Dia duduk kat rantau atas. Kalau lebih kecil, y ni lebih kecil daripada nilai yang kita dah masukkan ni, maknanya dia adalah yang duduk kat bawah, rantau bawah. Okey, tu je kelas. Ada tak apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak kelas? Ada tak yang tak berapa jelas? Tak ada. Tak ada ya. Okey. Saya nak bagi kamu satu tugasan. Tugasan buku modul kamu. Untuk aktiviti pengukuhan hari ni, saya akan bagi kamu buat di luar waktu Google Meet, tapi perlu disubmit, perlu dihantar hari ni juga. Okey, nombor 1 ni saya dah tunjukkan tadi. Saya nak minta kamu cuba untuk nombor 2. Cuba plot graf tu guna GeoGebra tadi. Kalau ada masalah, tolong beritahu saya. Kamu boleh je cuba kat sini. Ni dia dah sediakan graf. Kamu cuba. Lepas tu kamu boleh semak menggunakan GeoGebra yang saya ajar tadi. Okey, cuba ya kelas yang ni. Saya nak minta kamu hantar ya hari ni. Yang ni pun sama. Yang ni sama macam slide saya tadi. Saya rasa kamu tak ada masalah. Okey, kamu cuba nombor 3 dengan nombor 4 ni. Dan saya nak minta kamu hantar pada saya hari ni juga sebelum pukul... kamu nak buat sampai pukul berapa? Agak-agak kamu boleh siap. Sebelum malam lah. Sebelum malam saya bagi kamu. Yang ni sekejap je. Habis je kelas ni terus buat. Sementara ingat. Saya bagi kamu masa
sehingga pukul 5. Tolong hantar pada saya sebelum pukul 5 untuk latihan dalam buku modul ini sahaja untuk hari ini. Okey, untuk kerja rumah, kerja rumah apa ada juga, saya nak kamu master dalam membuat graf. Jadi kerja rumah kamu muka surat 161 dalam buku teks, saya nak kamu buat nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Buat dalam buku Math 1, hantar pada saya. Kamu kena siapkan modul tu dulu. Saya nak kamu punya modul tu siap hari ni. Saya nak tengok hasil pembelajaran saya tercapai ke tak, kamu faham ke tak. Kerja rumah ni saya bagi kamu masa lah sehingga hari Ahad. Okey, siapkan sehingga hari Ahad, hantar pada saya. Saya dah sediakan link baru untuk kamu hantar kerja rumah. Memandangkan susah benar nak dapat kerja rumah kamu ni. Jadi link kerja rumah kamu kat sini. Nanti saya akan share link tu. Klik je kat link ni, dia akan pergi ke WhatsApp saya. Bagi tahu saya nama kamu, kelas mana dan hantar tugasan tu. Okey, boleh tak kelas? Ada tak apa-apa nak tanya sebelum saya tutup kelas hari ni? Tak ada. Tak ada. Okey, saya nak panggil seorang untuk bagi tahu saya hari ni kita belajar apa. Sekejap ya. Afrina ada tak Afrina? Nur Afrina Humairah. Nur Afrina Humairah, kamu ada tak? Anisha. Ya? Afrina. Ya, kenapa tu? Afrina ada tak Afrina? Macam senyap je Afrina. Okey, ada tak sesiapa nak tolong Afrina? Hari ni kita belajar apa ya kelas? Hari ni kita belajar apa? Graf. Graf. Kita belajar plot graf. Okey, macam mana nak plot graf? Okey, saya harap ada tak apa-apa masalah? Saya risau kamu tak boleh buat. Okey, boleh ya kelas? Ada tak apa-apa nak tanya? Okey, saya akan tunggu. InsyaAllah boleh. Okey, saya akan tunggu dalam Google Meet ni untuk sehingga pukul 3. Okey, kamu cuba buat yang nombor 2 tu. Okey, kalau ada masalah kamu boleh masuk balik Google Meet ni. Saya ada kat dalam ni sehingga pukul 3 untuk kamu tanya apa-apa soalan. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, kamu dibenarkan untuk bersurai. Okey, terus buat. Jangan tunggu-tunggu. Okey, habis je, keluar je Google Meet ni, terus ambil buku, terus buat. Okey, tak tahu ada masalah, kamu boleh masuk balik dalam Google Meet ni. Saya tunggu sehingga pukul 3. Kalau lepas pukul 3 ada nak tanya, terus WhatsApp saya. Saya akan hantar link nanti. Okey, kelas itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Ada tak apa-apa? Alright, waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.